Kita intro dulu. Mungkin soalan ini adalah soalan yang paling bangang dalam banyak-banyak soalan yang pernah saya tanya. Stadium Nasional Bukit Jalil ini, tujuan utama dia dibuat ialah untuk buat konsert ke? Assalamualaikum warahmatullahi. Asalnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak ulas isu lain. Tapi bila mendengarkan kenyataan daripada Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh yang telah disiarkan dalam media-media utama negara kita malam tadi, saya terpanggil untuk ulas isu ini. Hannah Yeoh telah dilaporkan berkata, Stadium Nasional Bukit Jalil ini sebenarnya digunakan untuk bola sepak pun boleh, digunakan untuk konsert pun boleh. Jadi tak semestinya digunakan untuk bola sepak semata-mata. Maka Hannah Yeoh kata kita kena fahamlah sekiranya kalau stadium tersebut digunakan untuk konsert ke, apa ke dan sebagainya. Cumanya dia kata sesuatu akan dilakukan untuk memastikan jadual tidak bertindan seperti mana sebelum ini. Bongak je kau. Macam mana kita tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu berkenaan dengan penggunaan Stadium Nasional Bukit Jalil untuk konsert ini memang benar-benar kontroversi pada tahun lepas. Terutamanya kalau kita ingat ketika final Piala Malaysia yang membabitkan antara Johor dan juga Terengganu, yang menyaksikan Stadium Nasional Bukit Jalil padang dia memang sangat-sangat lawa gila, cantik gila kan, sampai menjadi bahan lawak di seluruh dunia. Bukan Malaysia saja, seluruh dunia masalahnya. Dan dipercayai dan diyakini padang tersebut rosak akibat daripada konsert Coldplay yang telah berlangsung dekat stadium tersebut tak berapa lama sebelum final Piala Malaysia tersebut. Dan benda ini memang mengundang kecaman lah sampai pengurusi Pembadanan Stadium Nasional iaitu Hans Isaac terpaksa bersilat untuk cover line. Masa tu menteri tak mana-mana pergi, masalahnya senyap je kan. Hans Isaac saja yang bersilat. Padahal yang patut memikul tanggungjawab bersama-sama ialah Menteri Belia dan Sukan. Tapi itulah, tak nampak sangat batang hidung Hannah Yeoh ataupun timbalannya iaitu Adam Adli. Mungkin masa jadi pembangkang manpower lah mereka memekak. Bila dari kerajaan ni, jadi diam pula masalah masing-masing. Cumanya, adakah betul kenyataan Hannah Yeoh bahawa Stadium Nasional Bukit Jalil ini ialah stadium serbaguna? Boleh digunakan untuk macam-macam tujuan, tak semestinya bola sepak? Jawapannya betul. Memang Stadium Nasional ini memang multi-purpose. Boleh digunakan untuk macam-macam perkara. Bukan Stadium Nasional je digunakan untuk konsert. Bahkan stadium dekat luar negara seperti Wembley pun contohnya kan, memang merupakan antara venue yang sangat-sangat popular untuk dijadikan sebagai venue konsert. Bahkan antara konsert terbesar dekat dunia ini iaitu konsert Live Aid untuk Afrika pada tahun 80-an juga diadakan dekat stadium Wembley yang menyaksikan kehadiran ratusan ribu orang membajing stadium tersebut. Tetapi ada beberapa perkara yang ingin saya sentuh dekat sini. Yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah tujuan utama pembinaan Stadium Nasional Bukit Jalil? Adakah untuk diadakan konsert? Jawapannya tidak. Stadium Nasional Bukit Jalil, tujuan utama yang dibina adalah untuk venue sukan. Sebab itu nama dia Stadium Nasional Bukit Jalil. Ini adalah venue sukan. Reka bentuknya adalah reka bentuk sukan. Ada padang bola, ada track dan macam-macam lagi. Dia bukanlah primarily untuk konsert. Konsert diadakan dekat situ hanya kerana kapasitinya yang luas. Tetapi stadium ini tidak dibina untuk diadakan konsert semata-mata ataupun mengutamakan konsert. Yang itu Hannah Yeoh kena faham. Sekiranya kalau berlaku pertindanan antara kejohanan sukan dan juga konsert, dia kena utamakan kejohanan sukan. Yang keduanya, tak salah kalau nak adakan konsert dekat Stadium Nasional ini. Tetapi Kementerian Belia dan Sukan kena pastikan yang rumput dekat Stadium Nasional tersebut terjaga dengan baik. Masalah korang ini jenis berak tak nak flash. Masalahnya dah buat macam-macam kat atas tu, buat konsert lah whatever, langsung tidak di-repair rumput ke apa-apa ke dekat stadium tersebut sampai menyusahkan kejohanan sukan yang bakal berlaku dekat stadium tersebut tak berapa lama lepas itu. Itu isu dia. Kalau korang buat konsert, lepas tu jaga rumput tu elok, korang cover balik, tanam balik ke, ataupun pastikan rumput itu betul-betul bagus ke apa-apa ke, tak ada masalah. Tak ada siapa pun bising masalahnya. Macam dekat Wembley, macam saya katakan tadi, mereka buat konsert dekat situ, tak ada masalah. Tapi taklah sekerap mana masalahnya. Cumanya selepas mereka buat konsert dekat Wembley itu, mereka akan pastikan rumput tersebut akan dijaga semula, akan di-repair dan dipastikan agar rumput itu boleh digunakan untuk kejohanan bola sepak ataupun kejohanan sukan selepasnya. Tapi kat Malaysia ni tak. Masing-masing macam bila dah guna, lepas tangan. Bila dah guna, lepas tangan. Sudahnya yang terpaksa menanggung hal ini ialah Hans Isaac. Kalau macam tu sedap lah bang. Dah buat gila-gila, lepas tangan. Oh, dia tak tahu apa-apa, tak tahu apa-apa sebagainya. Mana boleh macam tu? Ini tidak adil. Lepas tu bila cantik, claim. Bila tak cantik, lepas tangan ke orang lain. Inilah perangai dia. Jadi kepada Hannah Yeoh, saya cakap terus terang, anda merupakan Menteri Belia dan Sukan yang paling gagal setakat ini tau. Tak nampak langsung perkembangan sama ada perkembangan sukan ke, perkembangan belia ke, atau apa-apa sahaja berkaitan dengan bidang kuasa KBS yang berlaku dengan cantik di bawah keadaan anda dan juga Adam Adli. Jadi tolong jangan tambahkan sakit hati masyarakat dengan kenyataan-kenyataan yang saya rasa kurang bijak seperti ini. Sebagai seorang menteri, anda sepatutnya memastikan apa sahaja perkara yang berlaku di bawah selian anda tip top dan juga berada dalam keadaan yang bagus
bagus, pristine bak kata orang. Bukan dengan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menggunakan maki seperti ini. Tetapi kita faham, anda ini adalah sebahagian daripada sebuah kerajaan yang sangat-sangat gagal dalam sejarah Malaysia. Meskipun begitu, meskipun anda ini memang satu kerajaan yang sangat-sangat gagal, anda sendiri gagal selaku menteri, kita faham anda ada satu sindrom yang mengatakan kerajaan ini adalah kerajaan anda. Anda boleh buat sesuka hati anda. Dan oleh kerana kerajaan ini adalah kerajaan anda lah, anda bebas untuk mengeluarkan kenyataan-kenyataan walaupun kenyataan itu tak berapa bijak seperti ini. Mungkin anda terbawa-bawa kot dengan apa yang Seri Hamzan cakap. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.